Baik, minta maaf terputus tadi kejap. Saya akan ulang semula. Baik, untuk kita stop skrin ni tadi, sebagai contoh saya akan, go through lah satu-satu. Saya akan go through satu-satu. Maknanya saya akan start daripada atas lah, daripada change yang lebih tinggi lah. Tapi untuk change yang lebih tinggi macam, sekejap ya, saya kena buang ni dulu. So kebiasaan saya akan gunakan change yang kata start daripada 5 sen ke. So yang dah sampai 10 sen, 20 sen tu saya akan abaikan lah. Sebagai contoh daripada sini yang 2 ni dah tinggi lah. Kita dah tahu dah sebab dia harga dah tinggi sangat So macam mana saya akan mula contoh. Kenapa tak boleh nak tengok ya change ni. Saya nak kena besarkan dia. Saya nak cuba besarkan so bagi nampak. Tak nampak lah. Okey, nampak. Baik, macam ni yang 20 sen, 10 sen tu saya akan abaikan lah. Saya akan start daripada perubahan macam 7 sen ni. Okey lah, saya akan start daripada sini Baik, macam sekarang ni saya tengok, okey, kat sini tengok saya dah tarik Vibo apa semua ni, maknanya saya dah masukkan dalam saya punya watchlist lah. Baik, sebagai contoh Jerasia kan, sebagai kita tengok tadi Jerasia. Okey, kat sini pun dah naik. So saya akan cari Bukit Merah dululah untuk kita short term. Untuk intraday saya akan ceritakan kemudian lah. So kita mula daripada short term dulu Okay, sebagai contoh saya akan go through lah satu macam Goodway. Saya akan tengok, okay, macam sekarang ni dia dah start hijau. So saya akan abaikan. Saya akan start cari ke bawah ni lah, bukit bawah. Sebab apa? Okay, macam ni Teguan. Sini bolehlah kita masukkan watchlist. Sebab apa saya sebab apa kita cari counter-counter macam ni? Sebab kita nakkan counter-counter yang kat bawah lagi. Sebab macam biasa, macam saya ceritakan kan, saya kurang kepada counter-counter orang kata yang dah naik tinggi lah. Walaupun naik tinggi, saya akan abaikan lah. Kalau terlepas tu kira bukan rezeki lah, dan saya tak akan kejar. Sebab tu saya suka cari counter-counter yang tengah senyap ke, tengah dia sideways ke, tapi dia tahu dia ada momentum nak naik. So walaupun dia tunggu berhari-hari, dia akan berbaloi lah. Orang kata berbeza berbanding kita beli content dah naik, so kita risiko pun lagi tinggi kan. Lepas tu kalau dah rugi pula, kita nak cut loss pun sayang. So kat situ nanti akan terhasilnya hope analysis. So nak cut loss sayang, so simpanlah. So jadikan jadi peram lah counter tu. So cara nak elakkan itu, kita cuba sebaik mungkin kita cari counter-counter yang membukit bawah lah. Jangan kita cari counter-counter yang ni. Okay? Sebab pengalaman saya dulu, bila kita tak ada sistem ni, saya duk ikut buy call ke apa kan. Tapi saya tak tahu counter tu dekat mana. So adakah dia dekat sideway bawah ke. So kadang tu dekat sideway atas pun boleh berlaku juga. So lepas dia spike kejap je, dia terus menjunam. So kita tak sempat nak jual. So pun benda tu boleh berlaku. So nak elakkan benda tu, kita cari counter-counter yang tengah membukit bawah ni lah. Sebagai contoh merah ataupun dah start maroon ni, kita masukkan watchlist. Okay, baik. Sebagai contoh macam tadi Teguan kan. Okay, Teguan ni kalau kita tengok kepada H4. Baik. Sekejap. Okay, sebagai baik. Kalau kita tengok kepada H4, sekarang ni dah bertukar color maroon. So adakah kita boleh entry? So kita tak boleh lah nak entry dulu. Kita kena tengok SOP yang lain. So sekarang ni cross pun dah okay, dah first. Okay, kita boleh tengok dekat. Kalau nak lagikan, nak minimumkan lagi risk kita pun pergilah dekat daily. Kita tengok keadaan. Okay, sekarang ni kat daily pun dia dah start memerun. Maknanya dah ada momentum untuk naik. So macam mana? Kita masukkan dalam watchlist. So nak masukkan dalam watchlist, kita just masukkan ni lah, kita tekan tepi ni. So dia ada banyak color lah. So tuan-tuan boleh letaklah kategori apa. Sebagai contoh merah kan. So merah ni maknanya kita katakan kategori mana counter-counter yang tengah buat bukit merah lah. So mungkin counter-counter yang dah ada signal, nanti tuan-tuan letaklah hijau. Sebagai contoh, tuan-tuan kata nak counter-counter merah ni, counter yang tag merah ni sebagai contoh counter-counter yang dah membukit merah dan juga dah ada arrow kan. So kat situ lah tuan-tuan akan mudah nanti bila nak pick counter. Okay,
So step pertama tuan-tuan masukkan tag ni lah. So semua kaunter yang start merah macam ni tuan tag je dulu gini. So nanti step seterusnya kita akan sort lagi lah, kita akan filter lah. Baik, sebagai contoh tag 1. Sekarang ni saya dah dapat satu watchlist lah. So adakah dia boleh entry? So kita akan tengok kepada H1. Okay, kita tengok pada H1. Nampak lah. Lambat sikit. Aduh, ya. Okay, baik. H1. So H1 sekarang ni kalau kita tengok dia belum ada signal lagi lah, tapi arrow dah ada. So kita akan tunggu dia first arrow lah. First arrow mungkin kita boleh entry. Tapi kalau nak the best entry ialah apabila pada H4 dia berlakunya mengecik lah, mengecik macam sekarang ni pun dah cantik dah. So ni sebab dia akan break channel ni, dia akan keluar arrow, third arrow. So macam sekarang ni kita boleh masukkan watchlist dan kita tunggu H1 untuk keluar first bar signal ni lah, first bar hijau kat sini. Okay, itu yang pertama. Okay, kita tengok lagi Euro SP. Okay, Euro SP tengok pada H4. Okay, macam ni dah tinggi. So kalau kita count screen kat sini, kita dah dapat signal dah sebenarnya. Okay, kita tengok lagi yang lain. Contoh macam PR Lexus tadi. Okay, macam PR Lexus dekat H4. So dia punya count, dia punya ni kat sini lah, masa dekat sini lah. Saya tengok lagi lain. Aku. So kita akan pergi one by one lah. Dia mungkin akan rasa bosan, tapi bila tuan-tuan dah biasa nanti, tuan-tuan akan rasa macam dah terbiasa. Maknanya okay, macam sekarang ni OCB dah keluar first bar dah. So tapi okay, ni untuk re-entry ataupun first entry, kita tengok lah. Okay, sekarang ni ialah ni untuk first entry sebab dia tak pernah lagi berlakunya cross. Tak pernah lagi berlakunya cross ketiga-tiga EMA ni. So maknanya ni counter untuk dia tunggu sebagai fresh entry lah. Sebab apa? Sebab tak ada lagi cross ni, tak pernah cross lagi sebelum-sebelum ni. Kalau kita tengok. Okay, tapi counter ni counter yang orang kata tompok ni saya kurang lah sikit. Macam tompok macam ni, cuba tengok kat daily. Lebih macam tompok. Saya kurang sikit sebab dia akan cepat jatuh dan cepat naik. Sebab dia orang kata di volume kurang. Biasa bila berlakunya volume kurang, dia akan berlaku macam ni lah, kata titik-titik ni. So harga tak berjalan, tiba-tiba dia lompat atas. So dia bukanlah kenaikan yang normal lah, kata. So counter ni saya akan cuba elakkan lah, walaupun dah ada first signal ni. Saya tengok lagi post Suncham ke. So saya akan go through one by one macam ni dah. Kebiasaan memang saya akan dapat counter macam ni. Sebab apa? Sebab bila kita beli kat bawah, dia akan hasilkan long term punya ni, macam KTB sebagai contoh. KTB saya dah profit, saya detect kat sini lagi. Sebab tu saya entry pada 0.095. Time tu tengah dia membukit bawah ni kan, dia tengah buat bukit. So saya pun dah bagi tahu entry pada 0.05. Pada ketika itu ialah harga support lah 0.095. Tengok lepas tu dia akan terbang. So caranya kita just cari je kat sini. Lepas tu kita masukkan watchlist. Maknanya besok kalau kita nak cari counter, kita just tengok counter yang ada color ni lah yang kita dah masuk watchlist. So kita boleh namakan lah counter ni counter yang macam mana. So itu ikut kesesuaian tuan masing-masing lah. Adakah tuan-tuan nak screen untuk counter-counter yang kata counter-counter yang merun saja ke, ataupun tuan nak cari counter-counter yang start merah, tuan letak sebagai watchlist. So banyak ni lah, banyak kaedah lah. Itu bergantung kepada tuan-tuan. Tapi macam saya akan cari yang bila dah ada bertukaran color ni, pertukaran color kepada merun.
saya terus akan letak dalam watchlist lah. So esok-esoknya saya nak tengok tu, nak monitor, saya just pergi ke tepi ni dan saya boleh pilih ni lah. So macam contoh make red list kan, so saya akan ni keluarlah saya punya list ni yang tengah merah, yang sebelum ni maknanya dia tengah merah lah. So saya akan tengok satu-satu lah keadaan dia macam mana. Okay, so cukup SOP kita boleh entry. So macam tu je lah. So macam MTG semua yang saya dah, kadang tu saya letak kat channel, saya akan screenshot yang ni lah. So masih watchlist saya lah. So macam ni kan, macam MTAG, saya detect masa dekat sini, so saya masukkan watchlist. So sekarang tengok, sekarang dia dah terbang. So tengok lagi Huatai. Okay, sekarang ni dia dah kat sini. So sekarang dia belum naik lagi. So ni kita boleh masukkan watchlist ni. So masih dalam watchlist. So Huatai ni boleh dikategorikan sebagai watchlist yang belum bergerak lah. So macam Kanger, KRX semua ni dah bergerak dah ni. KS semua ni dah bergerak lah. So ada lagi contoh macam blue list saya dah letak. So macam ni kebanyakan counter saya dah jalan dah lepas seminggu. Kebiasaan saya hold hanya dalam seminggu hingga 2 minggu tu counter saya dah banyak yang terbang lah. Sebab apa? Sebab saya mencari counter-counter yang bawah ni lah. Walaupun lambat tapi dia selamat dan orang kata boleh maksimumkan kita punya profit. So itu kaedah yang paling mudah untuk saya screen lah. So yang pertama kita boleh tengok dekat untuk gainers Baik, kita akan tengok sampai habis lah, maknanya tuan-tuan akan tengok habis. Tuan-tuan tengok kriteria dia ialah yang merun ni. Yang kedua barulah tuan-tuan tengok adakah dia ada arrow. Yang ketiga mungkin tuan-tuan akan tengok. So tuan-tuan akan tengoklah SOP kita macam mana. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, pada market dah buka, tuan-tuan contoh tuan-tuan tak ada entry lagi. So tuan-tuan pun boleh tengok dekat kita punya list terus, ataupun tuan-tuan pergi kepada volume leaders, maknanya pada hari itu volume tengah aktif kan. So kita pergi pada volume leaders, so kita fokus kepada counter-counter yang ada tag saja kat tepi ni. So macam sekarang ni, macam hari ni counter-counter yang tengah aktif, ni lah counter-counter saya. So saya just tengok adakah harga kat mana. So kat sini lah saya baru buat decision adakah saya nak entry pada ketika support kan. So macam sekarang ni, okay, pada awal tadi saya kena entry dekat sini lah, maknanya kat bawah ni kan. Tapi KTB saya dah entry awal dah. So sebagai contoh ada tak macam ni. So kita tengok, kita just pilih counter-counter yang kita watchlist. Dalam banyak-banyak ni kita just pilih counter watchlist kita lah. Tapi kita tahu sebab apa, sebab di dalam kategori volume leaders lah. So saya akan ambil volume yang paling tinggi lah maknanya. So volume yang tinggi maknanya tengah aktif, volume tengah aktif. So saya pun carilah yang ada tag-tag saya. So adakah kita dah boleh entry ataupun belum mengikut SOP. Itu yang kaedah yang pertama. Okay, kaedah yang kedua, yang ni dia kena rajin sikit. Apa yang kita akan buat, kita akan, so kita punya watchlist ni, okay, macam sekarang ni Inix. Saya dah masukkan dalam saya punya watchlist color orange, sebab tu dia masih dalam keadaan dalam bawah ni. So dia start dah keluar arrow dah. So maknanya saya dah boleh ready untuk entry. So sekarang ni saya akan tukar lah. So apabila saya kata saya ready untuk entry, saya akan tukar color. Sebagai contoh, saya akan tukar pada biru. Biasanya saya akan letak biru lah untuk ready entry. So bila ke ready entry, saya akan pergi ke H1. Saya akan tengok ke H1. Okay, kat mana kita nak entry. So 26 lah kan, 26. Asalnya harga current 26. So saya akan tengok contohnya, kita akan tengok kepada kita akan tengok kepada Gantt chart kan, untuk tengok support. Ya. Mana Gantt chart? Tak ada. Okey, okey. Gantt chart Okey, ni Gantt chart. So sebagai contoh sekarang ni harga dia ialah 26. So saya akan tengok, okey 26 kat mana? Okey, 26 sekarang ni adalah pada harga dah lepas resistance lah. So dia akan pergi ke 28. So kita punya entry ada 25 dan 255. So saya pun saya akan queue lah dekat 255 ataupun 25. So macam mana? Kita pergi sini tengok 25 kat mana? Okey, kat sini, harga sini. So harga support lah ni. Yes, harga support. Okey. So dekat H1 dah cukup syarat dah ni. Sebenarnya Inix. Okey, cantik sangat ni. So daily. Okey, daily pun dia dah mengecil macam ni. So maknanya counter ni memang sangat-sangat berpotensi. So kalau tuan-tuan nak dapat the best entry, masuklah dekat
dekat support. So harga 255. So kita akan pergi pada sini, kita boleh tengok lah dekat ni. So kalau kita nak entry, just kita cari ini. So kita tengok. Ok, sana 26. So kalau kita tengok dekat sini, tuan-tuan boleh tengok sini lah, BitQ pattern pun dekat sini harga 24 ya, 245 ialah support lah kalau ikut kaedah BitQ pattern. So tuan-tuan boleh follow yang tadi lah, 255 tuan-tuan boleh Q lah, ataupun 25 ke. Okay. So ni untuk counter untuk short term. So kita tengok lagi. So contoh Asia apply. Okay, banyak counter-counter nak terbang hari ni, minggu ni. Contoh JPA, saya akan start dia. Okay, macam ni, macam daily. So kalau kita screen start daripada daily, maknanya kita nak counter yang long term lah, maknanya swing lah. So for daily ni kebiasaan dia boleh pergi jauh lah, boleh pergi lama. So macam ni pun dah cantik, dia keluar arrow, lepas tu dia ni pun. So GPA ni pun dah boleh entry. So macam H4 saya dah ada bagi itu kat sini. Saya contoh kat sini, sini kita dah boleh entry dah sebenarnya. Kau tengok kat sini. Okay, kita tengok dekat H1. Kat mana entry point kita? Okay, kan? Kita punya entry point dekat first bar. So harga 180, sekarang 205 dah. Okay, macam tu je lah saya akan screen. So dia akan, so esok saya tahu dah counter-counter apa. Saya akan tengok counter-counter yang ada tag je lah. So counter-counter yang banyak-banyak saya tak pernah tag, tengok je lah. Tapi saya akan screen kadang 2 hari sekali, kadang 2 hari sekali ataupun sehari sekali. So saya akan go through je lah kalau ada contoh, kalau ada counter-counter yang baru buat penurunan kan. So kita just update lah selalu kita punya watchlist ni. Okey, itu kaedah yang paling mudah bagi saya lah untuk saya screen counter. So kita gunakan list ni sebaik mungkin lah. Kita punya watch list ni kita gunakan sebaik mungkin dan kita utilisekan dia punya colournya. Contoh kita nak letak colour merah sebagai counter-counter yang kata dah mula naik. So kita akan nanti bila dia jatuh kita akan tengoklah. Okey, yang tu berkenaan dengan short term Baik, untuk intraday, untuk intraday kebiasaannya saya akan gunakan counter short term juga. Sebab apa? Saya nak minimumkan risk saya. Bila saya cari counter intraday, saya akan tengok counter yang bukit dia pun kat bawah. Sebab apa? Sebab saya tak nak ambil risiko walaupun intraday, tapi saya tak nak kejar harga. Sebab apa? Bila kita main intraday ni, kita akan bermain dengan volume kan. Kita akan tengok volume apa semua. So, kita takut bila kita beli pada harga yang tinggi, dia akan bila keadaan tak menentu ataupun ada apa-apa news yang tidak dijangka, bila dia jatuh dengan laju, so kita sempat nak cut loss ke apalah. So, cara yang paling selamat kita gunakan short term. Kita gunakan SOP short term tapi kita entry untuk intraday. So cara yang biasa saya guna ialah bila counter ni dah ada saya punya watchlist ni, saya akan masukkan dekat saya punya favorite. So macam kat sini saya ada beberapa favorite lah. Sebagai contoh kat sini. Oh ni tak ada. Kat sini. Okey, ni macam watchlist So, saya masukkan dalam sini watchlist saya. So macam ni saya ada counter watchlist saya. Sebagai contoh sebagai contoh saya akan masukkan watchlist lah. So, sebagai contoh ada counter baru, saya akan letak sini. Contoh sebagai counter tadi ada counter apa tadi? Okay, Taekwon tak syariah So kita jangan ambil. So macam contoh tadi counter apa yang kita ada watchlist tadi. Inix. So kita letaklah Inix contoh. So Inix. So
So saya pun akan right click, kita masukkan dalam add to favorite. Bila itu masuk watchlist lah. So macam mana kita nak tengok, nanti kita akan pergi ke market trade monitor ni, kita akan tukar sini, kita akan option, kita akan letak kepada kita punya ni je lah, kita punya watchlist je lah. So setiap kali volume masuk, saya akan tengok lah adakah kita dah boleh entry. Sebab dah ada volume, so maknanya kita follow lah volume tu masuk. Maknanya kita untuk, tapi ni untuk intraday untuk intraday. So dia agak berisiko sebab kita nak kena tahu, satu pertama kita kena laju. Macam ni kan, ni counter watchlist saya ni, macam Nova. Ni antara counter watchlist saya. Macam sekarang ni Inix kan, dah ada volume masuk ni. So maknanya ada potensi lah untuk esok naik. So adakah kita nak entry? So kita tengoklah tadi kita punya kata apa nama, kita punya support and resistance. Okey, baik, untuk part pertama setakat itu saja dulu. Nanti saya akan kongsikan untuk part yang kedua untuk lebih detail, ataupun untuk kaedah-kaedah screen dengan cara yang lain lah. Sebab kaedah screen ni pun banyak kaedah dia sebenarnya. So yang ni ialah biasa kaedah yang saya biasa gunakan lah untuk stock screener. Dan insyaAllah kita akan berjumpa pada lain video berkenaan dengan stock screener untuk part yang kedua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.